Okay, you can accept. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat, saya bantu usahawan macam anda semua hasilkan RM100,000 melalui satu servis atau satu produk sahaja. So, you guys dalam sesi freemium consultation. Kenapa saya cakap you guys? Kepada penonton yang menonton di YouTube channel nanti. Okay. So, kita bersama dengan Puan Linda. So, Puan Linda, why don't you introduce about yourself? And then kita akan kick off dengan freemium consultation. Silakan Puan. Okey, hai, Assalamualaikum. So saya panggil saya Linda je lah. Saya founder kepada Renza Beauty, produk whitening lotion. Okay, do you have your product with you now? Produk, nak tengok produk ke? Boleh pegang. Sebab kita masuk YouTube, so benda ni jadi marketing untuk you. Kita bagi free slot. Nanti juga selepas tamat sesi ni, saya akan forward a few details untuk you fill in, nama, jenis business, nombor telefon, lokasi dengan link. So that siapa yang tengok tu, you dapat visibility. Itu adalah kelebihan bila you call up me dalam freemium consultation. Ada banyak kelebihan. Pertama, dia adalah sesi premium tetapi percuma untuk 30 minit. Kedua, I answers your question. Normally dalam masa setengah jam, kita capable untuk jawab 2 soalan secara detail. Alright? Dan nombor 3, you boleh ulang gaji balik. You boleh tengok balik video ni di YouTube. Dan juga nombor 4, orang akan kenal you punya business sebenarnya. So it's a marketing plus kita bagi juga URL link untuk mereka follow you di Facebook nanti atau TikTok atau Instagram. Dan nombor 5, alright? For sure bila you dah jawab soalan you boleh grow up your business. Sebab itulah tujuan nama syarikat myself, nama syarikat I adalah 3U Ventures. Me myself, I create nama tu adalah untuk pertama, wake up. Kita akan sedarkan you, bangunkan you, selesa sangat, sedih sangat, happy sangat pun kena sedarkan. Get up, bangun. Bangun ni maksud macam mana? You kena bangun, stabilkan, kukuhkan, sistemkan supaya you boleh yang ketiga grow up. Grow up ni boleh berkembang, kembangkan sales, kembangkan branch, kembangkan klien, kembangkan quality business, kembangkan team macam-macam. Alright. So, Linda, can you appoint me? Alright, actually. Talk about your business first, your product. Give me some context supaya I faham keadaan business you sekarang. Terangkan pasal produk ke ataupun pasal bisnes? Business or maybe product in 5 minutes. Okay. So, saya terangkan pasal produk dulu lah. Okay. Ni adalah whitening lotion di mana kita jalankan sekarang lah. Okay, whitening lotion ni whitening yang daripada sarang burung. Kita buat kelainan sikit lah sebab selalunya sarang burung ni orang buat daripada minuman. Jadi kita tukarkan kepada lotion lah di mana dia more kepada bantu untuk rawat skin lah. Okay, so untuk kita sekarang ni kita memang ada create satu team lah, maknanya agent, stokis, apa semualah. Produk ni adalah produk baru dalam 6 bulan macam tu. So orang kata tak strong lagi lah macam produk-produk lain. Tapi setakat ni untuk total team kita dah collect hampir 300 team. Maksudnya you ada 300 agent bawah you. That's great. Okay. So how about your business? Business ni produk baru 6 bulan. Business dah berapa lama you? Business total kalau ikutkan 8 tahun lebih. Alright. Sebelum tu apa? Okay, sebelum ni kita ada keluarkan produk skincare lah. Macam-macam produk dah sebelum ni. Sebelum lotion ni kita memang ada buat skincare, tapi untuk yang skincare tu kita tak ada main agent stokis, kita more kepada team sale lah. Untuk team sale je kita jalankan produk skincare tu, dan skincare tu masih ada lagi. Untuk yang tahun baru ni baru kita buat keluar lotion lah dan kita main sistem untuk agent stokis. I see. So total up you ada berapa banyak produk? 3 produk selama 8 tahun masuk tahun ini Awesome. Okay. So what is your question? Okay, saya nak bertanya soalan tentang macam mana kita nak kembangkan lagi team tu. Untuk macam untuk lotion ni memang kita target untuk kita nak ramaikan lagi agent stokis kan. So untuk macam mana kita nak buat agent stokis untuk cara zero cost marketing ke, kita tak nak mau kepada FBX ke apa, sebab kita tahu team kita ada yang tak pandai pun main FBX apa semua tu kan. So kita nak tahu macam mana cara untuk dekat media sosial kita nak kembangkan team tu. Alright, awesome. Great question. Macam mana nak kembangkan team? Soalan ni normal I dapat. And then, trust me, tak normal you dapat hasil sebab kenapa? Pertama,
dia orang tahu tapi tak buat. Nombor dua, dia orang buat tapi kecewa cepat. Right? Nombor tiga, dia orang buat kecewa cepat tapi tak bangun-bangun dah lepas tu. Terus tukar produk. It's not about the product's problem. It's about you perlukan beberapa kesalahan untuk fine tune mana yang terbaik. So first of all, kenapa I bagi macam ni, I nak you dapat awareness. Sebab kenapa? Dah daripada tahun lepas ramai gila usahawan I bantu nak kembangkan team. End up dia buat separuh jalan. Sebab kenapa? Bila I fine tune balik, oh rupanya heartbroken, oh rupanya penat. Normal lah benda tu. Okay, dalam bisnes. Okay, now I nak bantu you. Cara nak kembangkan tim ada dua jenis keadaan. Alright. Pertama, keadaan pertama kita cakap dua grup lah, dua kelompok atau dua kluster. Kluster pertama adalah kluster yang mana you boleh dapat ramai sangat ejen. Alright. Kluster kedua adalah kluster yang kluster pertama kita namakan quantity cluster. Kluster kedua quality cluster. Alright. Kita biasa recruit, sebelum tu I nak tanya, you biasa recruit siapa jadi ejen you? Yang biasa kalau macam saya team lah, kira team dia orang mau kepada pembeli. Dia open siapa nak jadi ejen? Ada yang first open, and the second dia orang pilih, dia orang try pergi kepada customer yang dah pernah beli produk, yang dah repeat order. So dia tarik jadi ejen lah. Yes, cara tu dah betul lah. Itu nama dia quantity cluster. Alright. You recruit klien atau pelanggan. Kenapa kena recruit pelanggan? Untuk yang menonton, dia ada dua kluster. Memang you wajib recruit klien atau pelanggan yang setia sahaja. Atau nama dia existing customer. Berapa kerap? At least dia dah repeat 6 kali. Consume tu subjektif. Kadang ada produk tu habis dalam masa 3 bulan. At least dia dah repeat 6 kali produk you. Right? Kalau nak terbaik, repeat 7 kali. Right? Kenapa? Maksud dia dah memang hardcore dalam tu. Dulu I pernah bagi tahu repeat 3 kali. Tapi repeat 3 kali boleh. Klien dah repeat 3 kali produk you terus recruit dia sebagai agent. Cumanya mereka ni masih lagi tak hardcore. Mereka masih tak setia 100%. Mereka masih tak mati-mati dengan produk you, So diorang masih lagi fleksibel. So biasanya yang 6 atau 7 kali ni mereka dah memang sehati sejiwa dah. Dan memang deep lah dia punya produk you, memang kena dengan jiwa dia. So kenapa kena recruit regular customer? Pertama, sebelum you nak klien you beli, klien baru beli, penjual kena betul. Alright, penjual macam mana betul? Penjual yang dah pernah consume produk you. Itu penjual yang betul. Alright. Consume macam mana? Dia bukan sekali dua. Dia dah hardcore punya consume. Alright. Di mana dia boleh jawab soalan-soalan yang pertama, unpredictable. Soalan kedua, soalan-soalan yang membina trust. Alright. Soalan yang ketiga, soalan-soalan yang boleh membuatkan orang tu beli banyak. So mulut dia atau intipati yang keluar daripada mulut dia ni something yang memang very quality. Alright. So yang itu you tak payah risau sebab basically dia tahu kelebihan produk dan dia cerita based on experience. Itu yang best. Alright. Itu kluster pertama. So kita deepkan lagi kluster pertama ni. Macam mana nak dapatkan customer, regular customer jadi agent you? Pertama sekali, you boleh pancing dia. Alright, pancing macam mana? Puan, kalau puan nasi beli produk saya tahu sebab kenapa? Saya tahu puan suka sebab kenapa? Dia dah sebati dengan you sebab you dah beli kali ke-7. Sebab kenapa? You ada database, you record benda tu. So puan, what if kita bagi win-win situation lah. Kita bagi discount kepada you. Kali ke-8 you nak beli kan, kita bagi terus diskaun daripada hari ke-8 sampailah ke tahun-tahun akan datang. Kita bagi diskaun yang permanent. In fact, kita boleh bagi, pertama you offer diskaun. Kedua, kita boleh offer juga income kepada you sambil you pakai. Oh, boleh Boleh puan. Syaratnya you kena jual. Jangan cakap jual, dia tak suka. Alright? Dia akan nampak bentuk jadi remeh. Alah, aku nak pakai je, bukan nak jual. Aku ada kerja aku pun seronok. Contoh, dia kerja macam tu. Puan, kita bagi diskaun sebab you jadi kita punya mini agent atau dropship atau so whatever so called you punya level lah yang paling bawah. Tu je you dah dapat slightly discount.
Tapi puan bayangkan puan nak consume. Tapi cuba puan puan recommend, ayat okey. Keyword ni kena cantik. Kalau kena jual, dia dah mindset dia blocking. Kalau dia kata kena tarik orang, mindset dia blocking. Dia kena ayat-ayat yang accidentally atau unconsciously dia boleh macam dia nak war-warkan. Dia nak recommend. Okey, puan, kalau puan dapat war-warkan contohlah atau puan dapat tunjukkan kelebihan produk ni sampailah orang tu terbeli, nak try, kita boleh bagi you at least 30% daripada harga produk ni. Oh really? Sebab kenapa? Dia tak ada intention pun nak jual, tetapi kalau susunan ayat you betul, alright, dia akan drive based on apa yang keluar pada mulut tu dan apa yang dia dengar. Alright, so kat sini anak you faham bila nak guna kluster kuantiti. Alright, maksudnya kluster yang banyak ni, kelompok ni ramai sangat. You kena sediakan skrip kepada stokis-stokis you, kepada ejen-ejen you. Diorang tak boleh simply, diorang bolehlah simply, kau akan jual produk saya ni akan dapat untung banyak. Boleh, tetapi expect you punya team lambat sikit nak berkembang. Okay. Team you, hasil syarikat you akan betul kalau team you betul. Team you betul kalau you sediakan cara yang betul. Termasuklah skrip nak pitching, step by step nak recruit. Tu semua you kena sediakan. Buat satu SOP, buat infografik, step pertama, step kedua, step ketiga. Infografik tu sebenarnya adalah SOP, Standard Operation Procedure, macam mana nak recruit regular customer. Right? Kalau you bebel, you ingatkan banyak kali, diorang pun malas nak dengar. Diorang pun tak ada masa nak dengar. So you keluarkan satu poster infografik. Cara-cara nak recruit regular customer. So benda tu you pin dalam WhatsApp group atau you pin dalam FB group you. Okay? Ada FB group kan? Untuk team. Ni benda ni wajib. Benda-benda macam ni adalah benda-benda pasif. Maksud dia, you kena upload ulang-ulang kali, seminggu sekali. Dia kena ada rutin. Okay. Itu adalah cluster quantity. Cluster quality. Okay. Cluster quality ni adalah something yang different. Yang ini I jarang share. Adalah share kepada group Rich Glow. Alright. Tapi ini share kepada you dan juga public. Hari ini first dia. Okay. So, are you ready? Okay. So, cluster quality ni adalah cluster di mana mereka tak pernah consume lagi produk you. Mereka tak pernah lagi consume. Mereka tak tahu pun kewujudan syarikat you dan adanya you punya produk. Mereka tak pernah tahu. Tetapi you nampak kekuatan dia, skill set dia, mindset dia, kepakaran dia dalam menjual. She or he is totally salesperson punya darah. Okay. So you tengok, saudara aku ni rupanya bagus dia bercakap, mungkin dia boleh jual produk aku ni. Cluster quality adalah cluster di mana you invite mereka masuk dalam grup you. Right? Dan mereka ni tidak duduk sama dengan cluster quantity. You kena pisahkan mereka. Right? Sebab kenapa? Orang yang menjual ni basically kategori achievers atau kategori hardcore atau kategori memang gila-gila nak buat duit. Dia tak ada masa nak lepak-lepak, dia tak ada masa nak nanti dulu, dia tak ada masa nak it's okay. No, dia tak ada benda tu. Everything is not okay. I make it okay. Itu cluster quality. Mereka jaga gila-gila everything. Diorang jaga 1 minit kena close berapa sales. Right? So cluster-cluster macam ni biasanya cluster-cluster yang memang diorang dah experience at least lah 7 tahun, 14 tahun, memang diorang dah menjual. Right? And memang slightly diorang ni adalah slightly yang middle age. Contohlah 35 to 48, 45 macam tu. Cluster ni memang cluster middle age lah. Dia bukan senior, dia bukannya youngster. Youngster ada tapi kita susah nak tengok sebab diorang ni fragile. To be frank. Orang fragile macam mana? Offer sana best. Offer sini best. Offer situ best. Diorang rambang. So diorang kurang setia. So cluster middle age, cluster quality ni adalah yang terbaik golongan middle age. Sebab kenapa? Mereka dah kategori mencari something yang quite established, quite stable. Dan cluster quality ni yang you kena jaga gila-gila. Dia tak ramai, tetapi quality dia top notch. Right? So tak ramai tu macam mana? Ada setengah grup dia ada 3 orang je cluster quality. Tak ramai. Tapi
seminggu punya sale diorang boleh generate 30,000. Grup ni saja, kluster ni je. Kluster ni sebulan baru 30,000. Grup ni seminggu 30,000. Tapi kluster ni diorang memang you tak boleh nak drama-drama diorang. Diorang straightforward. Okay, apa Linda, apa yang you tak puas hati just beritahu. Kita terus tambah baik. Diorang tak ada masa nak melo-melo, tak ada masa nak drama-drama. Diorang straightforward sebab diorang fast action. Alright? And mereka ni, you kena tahu mindset mereka looking for money. No money, no talk. You nak bercakap dengan dia, boleh tunjuk dulu apa yang you mampu bagi kat kita orang. So kalau you cakap, okay, kalau dapat sale 10,000, minggu ni je 10,000, kita akan bagi iPhone. No money, no talk. Maksud dia, you beli dulu, you tunjuk dalam grup. Nah, I dah beli dah. Contoh macam mana telefon aku. I dah beli dah iPhone. Contohlah, I dah beli iPhone. Tapi minggu ni je, siapa yang paling cepat hasilkan 10,000, minggu ni dapat. Tak dapat minggu ni, iPhone ni I terus bagi pada quantity punya cluster. So I offer dulu, apa-apa offer memang pada quality dulu. Okay, offer minggu ni. Bulan ni siapa dapat 150,000 sales BMW 3 Series. Contohlah kalau kemampuan syarikat dia macam tu, BMW 3 Series. Dah memang beli dah siap BMW tu. Bulan ni I nak tengok siapa yang paling laju. You akan nampak result je unpredictable. Tapi saya cakap mereka ni no money, no talk. Right? Kalau you nak sembang dengan dia, you nak bagi motivation yang jenis hardcore, you nak marah dia, tunjuk dulu apa yang you boleh bagi dan baru you nak marah, you marahlah. Apa benda ni lembab ni? I dah belilah BMW 3 Series kat belakang ni. Nak tak? Diorang jadi macam tu, straightforward. Alright? Diorang ni memanglah terasa, normal lah, manusia semua terasa. Alright? Tapi mereka punya motivation lagi kebal, lagi tebal. Alright? So now, kluster quality ni basically siapa? Contohlah siapa yang pernah jadi top leader dekat company orang lain. Ini biasanya kategori top notch punya kluster. Alright, orang pernah achieve contohlah diamond level ke I don't know, macam-macam peringkat lah. Tapi senang cakap, dia ada requirement untuk you invite. You bukan invite macam you jemput, dia ni pandai bercakap ni, boleh jadi I punya cluster quality. Tidak. Alright, dia cakap hebat, sembang terbang, lebat dia cerita dia. Alright, tetapi you kena tanya dia dulu, pernah menjual tak? Dia ada sesi interview secara tak sengaja. Babe, you pernah jual tak? Jual apa? Produk? I jual banyak gila produk. Okay, berapa sales paling banyak seminggu? You interview dia terus. Oh, paling banyak? I tak ada nak main-main lah sembang macam ni. Sebulan I boleh jual 10,000 lah. 10,000 you sebab you ada requirement you target berapa, contohlah 10,000 tu seminggu dan baru you boleh accept. So macam cakap, cluster quality ni susah nak dapat, right? So kalau tapi bergantung pada requirement you, susah ke senang bergantung pada requirement you. Contohlah, siapa yang you target, lelaki ke perempuan, tu pertama. Kedua pula, berapa dia punya umur. Ketiga pula, duduk mana, right? Keempat, basically diorang ni guna bahasa apa, right? To be specific, dialect apa, Nogori ke, Kelantan ke, Sabahan ke, Utara ke, Jawa ke, and so on. To be specific, alright? Dan nombor 5, apa diorang punya interest. Ni yang kena tahu, alright? Interest mereka apa? Contohlah kepada accessories, atau kepada gadget, atau kepada electronics, atau kepada money, atau kepada vacation. I don't know, you kena find out interest mereka, alright? Dan nombor 6, apa mereka punya strength. Alright, you kena specify strength dia apa. Contohlah, great in communication, bukan good great in communication. Alright, contoh good looking atau pretty, atau I don't know, nombor maybe yang ketiga OOTD. Macam mana OOTD dia? Alright, dia jenis yang contoh macam kat rumah pun kalau nak live memang pakai tudung memang lawa gila. Alright, muka dia tak pernah bogel. So muka dia memang sentiasa kening ni bersambung ke. Alright. So I don't know, that's the requirement. Okay, in fact I am internship. Internship pun I cakap, kalau internship muka bersepah, I cakap bersepah ni apa tahu? Tak salah muka you dah macam tu lah, tu memang rezeki you, muka you macam tu. Tapi kalau you tak pandai hias pun I tak ambil. Muka cantik tapi tak pandai proper tunjukkan kecantikan pun tak guna, I pun tak ambil. Walaupun intern, walaupun online, right? So I'm very specific. Kalau you nak kerja dengan I,
you akan represent my brand. Sebab tu I takkan ambil orang yang bukan-bukan. Right? Dia tak kisah muda ke apa, tapi kalau dia ada awareness yang betul, mindset yang betul, skill set yang betul, dia boleh perform. Alright, selalu I cakap dengan new team lah, new staff, new team, new interns and so on. Tak kisah kalau you student, tapi kalau mindset dia betul, awareness dia betul, skill set dia betul, then please welcome. Sebab kenapa? You yang akan advise I, bukan I advise you. Sebab kenapa? You adalah expert. I am decision maker, but you are expert. Right? So that is cluster quality. Wish dah 24 minit cerita benda ni je. Lah sekejap je kan. Tak cakap. I jawab soalan in detail. Okay. So, apa? Sebenarnya ada lagi sambungan dia, tapi kita nak proceed terus ke atau nak sambung soalan kedua? Boleh je mana-mana. Okay. Tak apalah, kita bagi airtime lah untuk soalan kedua. Boleh. Okey. Tadi kejap. Cluster quality ni sudah akan satu lagi very important. Cluster quality ni either you invite mereka atau cara yang paling cepat you nak invite mereka adalah you publish dalam indeed.com atau maukerja.com atau FB group cari kerja atau apa lagi jobstreet.com and so on. Kemasukan salesperson, right, work from home, contohlah dia punya requirement macam tu. Tapi bila dia tanya ada basic tak, tu normal. Alright, kalau you required ni I lupa nak beritahu juga, cluster yang quality basically memang mereka minta basic. Orang macam makan gaji, alright, tapi basic mereka yang paling rendah. Ada setengah keadaan I tak bagi basic tetapi I bagi allowance. Alright, so contohlah macam kalau company I dulu, macam dululah kita ada job architecture. So siapa yang bagi job pada kita, kita bagi basic. Tapi contohlah I bagi basic you 3,500. Commission you dapat per project adalah 5%. Kita akan bagi. Tapi walaupun 3,500 nampak besar, itu basic paling rendah kita boleh bagi. Tapi job yang you kena bawa masuk slightly 850,000 ke atas. Satu job. Itu requirement dia. Dan waktu tu I'm very young, 25 years old. Dan siapa tim kita adalah orang yang 48 tahun, orang yang 42 tahun, sebab mereka yang capable untuk bawa masuk job-job macam tu. Right? So it's not about age. Lupakan tolak tepi umur-umur ni semua. Yang penting macam mana kita deliver benda tu. Kita progresskan benda tu. Kita rancang dan kita tengok macam mana dia punya flow. Dia punya process and so on. Alright? So you boleh publish dalam grup-grup ni kalau tak mampu basic. Basically kalau untuk peringkat awalan memang I tak saja sangat you bagi basic sebab you akan rugi. Bagi allowance. Allowance ni slightly murah sedikit. Kita akan bagi allowance bulanan sebanyak RM500 contoh. Alright? Tetapi commission you akan dapat 38% bagi setiap produk. And you kena achieve KPI. Berapa you set KPI seminggu? Kita cerita seminggu Kenapa cerita seminggu? Yang inilah baru kita nampak macam mana dekat UK, dekat Europe, mereka dibayar gaji per week. Ada kaji benda tu slightly much more practical. Sebab kalau kita tunggu bulan, lama lagi sebulan, lama lagi 30 hari, ada lagi 20 hari. Orang kita tak concern bab tu. Sebab tu kalau dengan kita punya agent, kita punya team, our KPI true weekly. Right? Okay. So, tinggal lagi 3 minit untuk soalan kedua. Silakan. Okay, soalan kedua tu rasanya ramai je orang yang berlaku benda tu. Maknanya macam mana kita kita dah ada dalam grup. Biasalah grup biasa krik-krik, betul tak? So, macam mana kita nak rentap diorang tu untuk orang kata aktif kat dalam grup tu. Maknanya tak adalah kita kena remind by personal, tarik pergi kat grup, bagi aktif. Macam mana tu? Right. So, dalam group, alright, you post but then no engagement. Alright, I nak you faham dalam mana-mana community, mana-mana group, mana-mana circle. Ada 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah kelompok followers. Alright. Kelompok kedua adalah kelompok lalang. Kelompok ketiga adalah kelompok haters. Alright. Kelompok followers, you cakap apa-apa pun dia follow, dia support.
Right? Tak kisahlah benda tu tak best ke, biasa ke, seronok gila ke, dia akan, wih bestnya. Dia ikut je, dia support je. 1/3. Berapa ramai jumlah dia adalah 1/3 daripada orang dalam grup tu. Contohlah dalam WhatsApp group dia ada 300 orang ejen. So 1/3 ada berapa? 100 orang. 100 orang wajib respons. Kalau 100 orang tak respons dan you patut risau. Kenapa 100 orang? At least 100 orang sepatutnya respon. Tapi kenapa tidak? So waktu ni you kena tengok balik apa kesilapan you. Macam mana you nak build relationship dengan mereka. Right? Sebab kenapa? Nak dapat 1/3 pertama ni adalah by relationship. Right? You kena lower down your bossy, your ego, your targets and so on. Just build relationship. Hey, apa khabar Rina? How are you feel now? Aisyah, you okay tak ni? You know? So you kena, you jadi macam wakil rakyat. Sihat, okay semua. Wakil rakyat jadi macam tu lah. You kena jadi macam tu. Right? 1/3. Right? 1/3 lagi delalang kita panggil. Lalang ni, bila you buat baik, kadang-kadang dia okey. Kadang-kadang dia akan benci you. Dia kat tengah-tengah. Followers, lalang, haters. Kadang-kadang dia ke sini, kadang-kadang dia ke sini. Kadang-kadang dia ke sini, kadang-kadang dia ke sini. Dia bergantung kepada mulut orang dalam WhatsApp group. Bukan ni mulut you. Contohlah, 1/3. 1/3. You buat baik kat tengah ni, you buat baik. Bila you buat baik, yang ni akan judge you positif. Yang ni akan judge you negatif. Alright? Dia akan dengar pada siapa yang paling loud. Pada siapa yang paling meyakinkan, siapa yang boleh convince lalang ni. Siapa yang paling bising sampai lalang ni dengar. Siapa yang paling all out sampai lalang ni perasan. Right? So, sebab tu I nak you fokus pada the followers. Right? 1/3 yang haters ni pula, you buat apa benda sekalipun dia tak setuju. Alah, betul ke? Lah, macam tak praktikal je, you know. Kadang-kadang dia tak benci pun. Alright? Tapi memang ada yang meragukan. Syaitanir rajim banyak di sini. Alright? So tak adalah, kadang-kadang dia bagus tapi waktu tu mungkin dia penat. Alright? Dia tak respon. Atau mungkin waktu tu dia sibuk gila. Alright? Anak ada 80 tapi sibuk sampai tak perasan WhatsApp. Alright? Bukan WhatsApp 2 tahun sekali. Dia memang tak perasan ni. Alright? So memang ada kelompok macam ni. Dia bukanlah the haters tetapi yang memang tak aktif, slightly tak aktif. Tapi kita namakan dia haters lah. Sebab kadang-kadang mulut dia ni membawang kuat. Betul ke Linda ni? Macam riak je. Dia akan ada lah. Dia akan cakap, lepas tu dia lalang pula. Lalang ni akan dengar. Ya ke? Tapi yang tu cakap macam tu. Dia akan jadi kat tengah-tengah. Sebab tu, I nak you fokus hanya kepada followers. Biar followers ni yang racun lalang. Bila followers racun lalang, at least you dapat 200 orang sokong you. Whereby lagi 100 ni, dia akan zoom. Dia tak membawang dah. For that kind of moment. Hari tu je, esok dia open balik. Alright? So you keep support, keep empowering, keep encouraging yang the followers. So that the followers ni be too loud, so loud, very loud untuk convince the lalang supaya lalang sentiasa okay, betul lah tu. Alright? At least yang haters ni yang tak aktif ni, oh really? Oh I see. Okay. Zup, tutup mulut terus. Okay? So memang ada dalam grup yang macam tu. So macam mana you nak encourage mereka untuk respons? Pertanyaan pertama, wajib ada responsif keywords. Contoh, Assalamualaikum, morning, apa khabar? Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Amin. Ramailah yang tu. Alright? Dan benda tu normal bila orang just see saja. Alright, dia nampak benda tu, dia buka tapi dia tak respons. Alright? Just kat sini I nak you ada mindset betul. Mungkin dia tengah drive. Atau mungkin dia tengah pegang budak susah nak reply. Atau mungkin dia tengah masak. Dia just boleh tengok aja. Atau mungkin dia tak sihat and so on. Tak apa, husnuzon. Alright? So dalam grup memang normal. I ada grup, banyak grup yang ada beratus-ratus orang. Bila yang respon tu slightly tak sampai 30 orang. Normal. Alright? Tetapi I tahu macam mana bila dia jadi the followers adalah bila I post dekat platform lain. Slightly Facebook atau YouTube, diorang support gila-gila kat situ. Okay?
Dan untuk menjaga hati I, right? I akan set WhatsApp group tu hanya admin saja boleh reply, boleh post, bukannya participant. So that I tahu biar semua orang tak payah respon. Biar aku jaga hati aku sendiri. You know? So lebih kurang macam itulah. Alright. So far terjawab soalan Yulinda? Okay, terjawab. Alright, fantastic. Tengok ni dah 33 minit 38 saat. Alright. Sekejap je. Okay. Sekejap je masa kan. Okay, I cannot go long because kita ada sesi pula lain pula dengan Puan Umi Asma, tak silap nama dia. Kita nak buat freemium consultation juga tapi lebih kepada karakteristik exam. Yang ni kita nak go through benda tu. Okay? So, Linda, am I helping you out? Okay, so far tak ada, semua clear, semua dah terjawab. Terima kasih banyak-banyak, 30 minit ni memang sangat membantu dengan soalan, jawapan semua tu. Thank you so much lah. Alright, okay. Nak tak I bagi je bonus? Right? Ada bonus. Mesti nak, okay. Tapi bergantung juga pada you kalau you nak grab. Sebab esok adalah mentoring session untuk grup CEO coaching. Alright? I try untuk sebenarnya kita tak adalah buat jemputan kepada orang luar untuk join grup tu sebab grup tu adalah grup berbayar, dia adalah grup premium. Tapi I nak offer you slightly sebab I nampak you punya semangat. Daripada you WhatsApp first time sampailah sekarang I nampak semangat you, and I just offer pada orang yang betul-betul semangat dalam bisnes, betul-betul nak tambah baik bisnes mereka. Alright? I nak bagi you free tiket. Tiket ni selalu harga dia RM500 untuk mentoring session. Right? Tapi I nak bagi you secara percuma, tapi you kena datang awal esok pukul 10 pagi kita punya program bermula. Alright, 10 pagi sampai 11 pagi. Tetapi mentoring session ni biasanya akan drag sampai pukul 12 ke 1 tengah hari, bergantung pada situasi. Alright. Dalam ni ada syari'i lawyer, kita ada tailor, kita ada kontraktor yang buat job juta-juta, kita ada siapa lagi, agency manager yang ada berbelas-belas agent dekat Kota Tinggi Johor, yang bakal nanti ada Datin pula masuk. Dan grup ni slightly hanya untuk 10 orang saja. I nak bagi you time sebab I nak you dapat exposure yang betul. Alright. Boleh? Boleh. Mestilah boleh. Okay. So esok you contact me earlier untuk I bagi you link tu, boleh? Okay, boleh. Awesome. Terima kasih Linda. Okay, thank you so much. Alright. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa esok pula. Alright, bye. Kejap nak gambar. Okay. Kejap. Allah, lupa pula nak selfie. Selfie, tunjuk buku nota you. Selfie dengan buku nota. Pusing belakang, ada laptop. No, jangan macam tu. You pegang buku nota, you macam ni. Okay, let me show you. Okay, sekejap. Macam tu. Yes, tunjuk buku nota you yang paling cantik. Ni. Okay. Alright. Thank you. Awesome. Okay, welcome. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.